Pivosian isu Tasha Jonas Mijol mempedio sudut PTTV Sodok DT. Komitmen Kerajaan Persekutuan membantu merancangkan ekonomi Sabah. Komitmen Kerajaan Persekutuan untuk memberi kerjasama padu kepada Kerajaan Negeri Sabah akan memacu kepada pertumbuhan ekonomi dan kestabilan politik negeri ini. Naib Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, Kerajaan Persekutuan di bawah Perikatan Nasional menyedari akan jurang perbezaan dalam aspek pembangunan di Sabah berbanding negeri lain. Dalam satu kenyataan semalam, Ronald berkata kerajaan negeri di bawah Gabungan Rakyat Sabah GRS kini seiring dengan Kerajaan Persekutuan. Katanya, kerajaan negeri Sabah diterajui Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor telah memberi harapan baru terhadap agenda pembangunan Sabah. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam sesi Balai Rakyat Wawasan Kemakmuran Bersama di Kota Kinabalu semalam menyatakan komitmen Kerajaan Persekutuan untuk merapatkan jurang sosioekonomi di Sabah berbanding negeri lain dalam tempoh 10 tahun. Ronald yang juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan berkata pembentukan kerajaan negeri di bawah GRS adalah satu aspirasi rakyat Sabah yang mahu melihat lebih banyak pembangunan di negeri ini dilaksanakan. Justru, beliau yakin perancangan yang dilakarkan oleh kerajaan negeri akan dapat merancangkan pertumbuhan ekonomi, seterusnya membuka peluang pekerjaan. Kawalan Keselamatan di Ezon bakal menggunakan aset dan teknologi baharu. Kawalan keselamatan di negeri ini, khususnya di Zon Selamat Timur Sabah, S-Zone, akan dimantapkan lagi dengan penggunaan aset dan teknologi baru, kata Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Beliau berkata, aspek keselamatan dalam negara perlu diperkukuhkan serta diperhebat bagi meningkatkan kawalan sempadan dan perairan negara bagi menangani pencerobohan anasir luar yang menjadi masalah yang besar di Sabah. Hamzah berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan lawatan kerja ke Ibu Pejabat Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah, Eskom, di Lahad Datu semalam. Katanya, perkara berkenaan strategi baru ini akan dibincangkan dengan Majlis Keselamatan Negara. Beliau turut memuji kerjasama mantap agensi keselamatan termasuk Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia serta pasukan petugas khas kebangsaan dalam Eskom. Katanya, kerjasama erat itu berjaya melakukan banyak tangkapan menerusi ops benteng serta mengusir pendatang tanpa izin sekaligus menangani wabak COVID-19. Hamzah turut mengumumkan peruntukan sebanyak 1 juta ringgit kepada Eskom bagi menampung kos penambahbaikan pos-pos keselamatan di S-Zone. Dalam lawatan kerjanya juga, Hamzah turut meninjau penempatan komuniti Palau di Kampung Panji Laut di Lahadatu dan berkata masalah berkaitan Palau yang sudah lama berlanjutan perlu diselesaikan dengan strategi agar tidak menjadi bahan retorik politik. Perkara itu akan dibincangkan dengan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor dan pemimpin di negeri ini mengenai tindakan yang perlu dilakukan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor menerima kunjungan hormat daripada Timbalan Menteri Belia dan Sukan Malaysia, Senator Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal di kediaman rasminya di Sri Gaya, Kota Kinabalu hari ini. Haji G yang juga Menteri Kewangan Sabah turut menerima kunjungan hormat daripada Pemuda Perikatan Nasional yang diketuai oleh Senator Khairil Nizam Khairuddin.
Kerajaan negeri akan terus memberi fokus kepada usaha melahirkan modal insan berkemahiran dan berpengetahuan bagi berdepan dengan cabaran dunia tanpa sempadan. Dalam konteks ini, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' Yaakob Khan berkata, tenaga pengajar perlu memastikan pelatih di Jabatan Pembangunan Sumber Manusia bersedia mempersiapkan diri untuk berdepan cabaran global. Katanya, penekanan harus diberikan kepada ilmu berasaskan digital agar mampu melahirkan modal insan yang berkualiti dan berkemahiran. Di samping itu, generasi muda juga harus berusaha menguasai ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang untuk menjadi insan yang cekal dan berdaya saing. Yaakob berkata demikian semasa majlis perjumpaan bersama pelatih Institut Latihan Teknik dan Perdagangan serta perasmian Surau Hidayatul Solihin di institut berkenaan di Papar siang tadi. Kita ikuti perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, kerajaan negeri mengekalkan keperluan kepada pengembara untuk menjalani ujian RTK antigen bagi kemasukan ke Sabah. Pengecualian menjalani kuarantin diberikan. Kes positif baru COVID-19 di Sabah meningkat dengan 60 kes dilaporkan hari ini berbanding 36 kes malam, menjadikan jumlah kumulatif kini 54,355 kes. Tiada kes kematian dan kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini. Daerah Keningau merekodkan kes positif baru tertinggi dengan 26 kes hari ini. Ini diikuti Kota Belud dengan 6 kes, manakala Tawau dan Tuaran masing-masing mencatatkan 4 kes hari ini. 6 daerah iaitu Kunak, Kalabakan, Putatan, Sipitang, Nabawan dan Tambunan mencatatkan 1 kes hari ini. 11 daerah lagi tidak merekodkan sebarang kes baru dalam tempoh 24 jam lalu. 42 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 395 pesakit sedang menjalani rawatan. Setakat hari ini, secara kumulatif 41,957 orang telah menerima suntikan vaksin dos pertama di Sabah, manakala bagi vaksin dos kedua secara kumulatif 1,080 orang telah menerima suntikan hari ini. 287,918 bakul makanan telah diagihkan di bawah program bantuan prihatin COVID-19 Sabah 2.0. Buaya seberat 100 kg ditangkap di Keningau. Penduduk kampung Titiku, Pamalan, Keningau gempar apabila menyedari kehadiran seekor buaya di tepi kolam berhampiran kawasan rumah penduduk. Tindakan Pantas Angkatan Pertahanan Awam APM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berjaya menjinakkan buaya seberat 100 kg dan sepanjang 2 meter itu. Penduduk kampung membuat laporan kepada APM pada 1.05 petang semalam kerana khuatir dengan keselamatan mereka. Buaya itu akhirnya berjaya ditangkap oleh petugas APM dan bomba. Ketua dan Misomo Tokovago.